Amalan monopoli tidak boleh diteruskan, kata Anwar. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata amalan monopoli tidak boleh diteruskan. Ini kerana ia tidak mendatangkan keuntungan kepada rakyat. Anwar menegaskan persaingan perlu digalakkan kerana ia mampu menjamin keselesaan kepada rakyat sebagai pengguna selain membantu ke arah kos yang lebih rendah. Saya setuju pada prinsipnya amalan monopoli tidak boleh diteruskan. Sebab itu kita cari jalan. Air umpamanya, tiada monopoli kerana di bawah pentadbiran negeri, tenaga dengan IPP, pengeluar tenaga bebas dan dengan pengurusan sekarang pun nampaknya mula dipecahkan. Begitu juga dengan lebuh raya, tidak semua yang dibuat kerajaan dahulu kepada PLAS Malaysia Berhad jadi ada persaingan. Perdana Menteri berkata demikian waktu pertanyaan Menteri di Dewan Rakyat PMQ kemarin. Antara sektor korporat yang telah diputuskan tiada lagi monopoli ialah Puspakom dan Touch and Go. Perkara ini diumumkan oleh Menteri Pengangkutan Anthony Locke pada Mac lalu. Beliau berkata Puspakom tidak lagi diberi hak eksklusif untuk mengendali perkhidmatan pemeriksaan berkala kenderaan motor yang diwajibkan di bawah Akta Pengangkutan Jalan 1987 setelah konsesi semasa tamat pada 31 Ogos 2024. Keputusan ini adalah selaras dengan hasrat kerajaan untuk mewujudkan persekitaran perkhidmatan yang berdaya saing serta memudahkan seluruh rakyat, kata Anthony dalam kenyataannya. Kemarin Perdana Menteri meneruskan agendanya memerangi amalan monopoli yang tidak memberi manfaat yang sewajarnya kepada rakyat dengan menyasarkan syarikat telekomunikasi Telco. Menurut Anwar, Telco telah mendapat keuntungan luar biasa besar sepanjang puluhan tahun operasinya, tetapi perkhidmatan internet terus tidak memuaskan. Justru kerajaan bertindak untuk meningkatkan kualiti perkhidmatan mereka dengan lebih baik sekaligus menangani isu amalan monopoli. Ketika menjelaskan strategi terbaru kerajaan itu, Anwar berkata pada 3 Mei 2023, kerajaan telah membuat keputusan untuk meneruskan pelaksanaan 5G beralih daripada Single Wholesale Network kepada model dwirangkaian. Beliau berkata justifikasinya adalah untuk meningkatkan persaingan, menamatkan unsur monopoli yang dikaitkan dengan Digital Nasional Berhad (DNB), menawarkan kepelbagaian rangkaian dan mengatasi isu kegagalan tunggal dalam model Single Wholesale Network. Pada 3 Mei 2023, kerajaan telah membuat keputusan untuk meneruskan dengan pelaksanaan 5G dan beralih daripada Single Wholesale Network kepada model dui rangkaian atas beberapa justifikasi. Meningkatkan persaingan dan menamatkan unsur monopoli yang dikaitkan dengan DNB. Menawarkan kepelbagaian rangkaian dan mengatasi isu titik kegagalan tunggal dalam model Single Wholesale Network. Peralihan ini keputusan yang sukar kerana kita mendapat tekanan pelbagai pihak yang mahu mengekalkan satu rangkaian dan tidak senang dengan sikap Malaysia yang lebih bebas memilih rangkaian yang dikehendaki sama ada di barat atau di timur. Keputusan Jemaah Menteri akhirnya untuk keselamatan negara dan kebebasan kita memilih dengan syarat yang ketat iaitu meletakkan syarat semua telco menggunakan rangkaian DNB struktur yang ada sehingga siap 80% rangkaian. Kemudian memastikan ketersambungan itu dijalankan termasuk di desa pendalaman, ujarnya. Tegas Anwar, implikasinya kepada kerajaan berkurangan kerana pelibatan pelaburan daripada telco. Katanya harga kepada pengguna mesti diparas rendah di bawah peraturan DNB. Akhirnya peranan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia SKMM kerana pengawasan sangat terbatas sekarang. Peraturan dan undang-undang akan diperkemas supaya SKMM dapat mengawal dengan lebih berkesan, tegasnya. Beliau berkata demikian ketika menjawab soalan daripada Ahli Parlimen Pakatan Harapan Ampang, Roziah Ismail. Sementara itu, hasrat kerajaan untuk memecahkan monopoli padi beras nasional Berhad, Bernas, masih belum menjadi kenyataan. Menurut sumber, kerajaan akan membuka 30% monopoli Bernas kepada pemain industri padi dan beras yang bermaksud Bernas tidak lagi memiliki kuasa total terhadap industri berkenaan. Pelaksanaan monopoli Bernas agak complicated atau rumit kerana banyaknya pemegang taruh sama ada secara langsung atau tidak langsung yang terkesan dalam isu yang melibatkan jaminan keselamatan bekalan makanan negara. Harus diakui, bukan semua monopoli itu memberi impak yang negatif. Misalnya, Khazanah Nasional Berhad dan Lembaga Tabung Haji Berhad. Sudah tentu agensi yang menguruskan dana berdaulat Malaysia dan institusi yang bertanggungjawab terhadap perkhidmatan dan kebajikan jemaah haji Malaysia itu tidak mungkin wajar dipecahkan.
Itu pun kerajaan masih membenarkan banyak syarikat yang menguruskan pelaburan kewangan atau yang mengendali perkhidmatan haji dan umrah rakyat negara ini. Bagaimanapun, monopoli ini menjadi raksasa yang mengerikan jika dimiliki oleh individu yang hanya memikirkan tentang keuntungan semata-mata. Situasi ini biasanya berlaku apabila perniagaan yang selama ini dikawal oleh kerajaan diserahkan kepada individu tertentu dalam strategi penswastaan. Niat baik untuk memperbaiki kualiti perkhidmatan dan mengurangkan kos yang ditanggung kerajaan selain meningkatkan kutipan cukai negara akan menjadi mimpi ngeri kepada pengguna apabila kuasa meletakkan harga kepada barangan atau perkhidmatan itu terletak sepenuhnya di tangan puak kapitalis. Lebih dahsyat lagi jika wujud unsur nepotisme atau kronisme dalam penganugerahan penswastaan sesebuah agensi atau institusi kerajaan kepada pihak penerima yang kemudiannya menjadi monopoli. Justru amalan monopoli tidak boleh diteruskan dalam keadaan penuh ketidakadilan susulan wujudnya pelindungan kepada pihak yang memeras kepentingan pengguna atau rakyat. Dalam hubungan ini, pemecahan monopoli akan menggalakkan persaingan sihat dan peningkatan kualiti. Kita tidak mahu situasi tauke beras kaya raya tetapi petani papa kedana atau pemilik telco menjana keuntungan berlipat ganda tetapi kualiti perkhidmatan hampir. Apapun strategi pemecahan monopoli harus dilaksanakan dengan telus dan secara berhikmah agar situasi menang-menang dapat dicapai.